Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pagi 5 Syakban ini dapat kita bersama untuk kita sambung bincangan berkaitan dengan tadabbur surah Al-Fatih yang telah memasuki siri yang ketiga. Jadi untuk siri yang ketiga ni kita masih lagi dalam mukadimah surah ini yang membicarakan tentang kisah, salah satu kisah yang besar yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebagai salah satu ghazwatul fath ataupun ghazwah Hudaibiyah. Ya, inilah perangan Hudaibiyah, walaupun secara literalnya kita melihat tidak ada perangan, bahkan adanya perdamaian, namun nak digambarkan besarnya peristiwa itu disebut sebagai ghazwah. Jadi biasanya ghazwah ini digunakan dalam sirah yang menunjuk pada peristiwa peperangan yang besar, sebagai contoh Ghazwatul Badr dan Ghazwah Uhud dan Ghazwah Khandaq. Ini peristiwa peperangan yang besar yang memang terlibat berlaku peperangan secara bersemuka. Dalam masa yang sama Nabi SAW juga terlibat dalam peperangan tersebut. Baik, jadi mungkin sedikit saya ulangkan kembali berkaitan dengan jiran perjanjian Hudaibiyah. Kalau sebelum ni kita dah sebutkan tentang latar belakang sebelum perjanjian Hudaibiyah. Kemudian kita sebutkan berkaitan dengan bagaimana beberapa orang yang daripada beberapa kaum Arab yang mewakili orang Quraisy, sebelum orang Quraisy sendiri datang untuk melakukan perjanjian damai bersama dengan orang Islam. Jadi setelah termeterainya perjanjian tersebut, maka inilah 3 perkara ataupun 4 perkara yang utama daripada butiran perjanjian Hudaibiyah. Jadi ada 4 perkara utama dalam isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, iaitulah yang pertama, Nabi dan juga umat Islam mesti pulang tahun itu dan dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun berikutnya selama 3 hari. Jadi kalau kita tengok yang pertama ini, butiran yang pertama ini, bagi orang Quraisy mereka rasa kalau umat Islam dapat masuk pada tahun itu adalah satu peribahasa, kita katakan menconteng arang di muka mereka. Dan kerana apa? Kerana setahun sebelum itu adalah peristiwa Ahzab. Dan bila datangnya tahun ke-6 Hijrah ini, umat Islam yang datang ke Mekah nak melaksanakan umrah dan nak melaksanakan sembelihan. Jadi apabila kalau mereka membenarkan, seolah-olah mereka rasa kalau tahun dibenarkan mereka akan kalah. Jadi mana nak letak muka ni, sebab apa? Sebab setahun yang lalu mereka yang serang Makkah, serang Madinah. Tahun ini mereka yang perlu maknanya menyambut orang yang mereka serang tersebut. Jadi mereka tak mahu perkara itu berlaku. Mereka kata tahun depan. Jadi dalam keadaan kita bayangkan 1,400 orang para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW dalam peristiwa Hudaibiyah ini, apa perasaan mereka datang untuk melaksanakan umrah, memang bukan ada niat untuk berperang. Sudah tentulah maknanya rasa
marah, rasa sedih, rasa kecewa, kan? Sebab apa? Sebab mereka perlu balik pada tahun itu dan tak dapat mengerjakan umrah, sedangkan mereka dengan Makkah itu sangat dekat. Hudaibiyah dengan Makkah ini sangat dekat. Kan? Dan apabila ditanyakan kepada Rasulullah SAW pun, maknanya kemudiannya, ya ini Sayyidina Umar antaranya tanyakan, bukankah maknanya Rasulullah SAW menjanjikan kepada mereka bahawa mereka akan masuk ke dalam Makkah, sebagaimana mimpi Nabi SAW bertawaf dan juga bercukur, yang menunjukkan bahawa kita mampu ataupun kita telah melaksanakan dengan sempurna ibadah umrah kita. Apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, walaupun Nabi SAW menjanjikan, maknanya akan dapat melaksanakan umrah, tetapi tidak dikatakan pada mesti pada tahun tersebut, kan? Mesti pada tahun tersebut. Jadi kalau kita fikir secara logiknya pun, kalau bukan tahun tersebut, bila lagi, kan? Sebab apa? Sebab mereka dah maknanya bersedia dari sudut preparation, kan? Kemudian keluar dengan bawa unta-unta dilakukan sembelihan dengan niat ihram dan sebagainya, dah jalan ratusan kilometer beberapa hari melalui jalan-jalan yang sebut sebelum ni, jalan-jalan yang sukar, berbatu dan sebagainya, daripada asfal nak sampai ke Hudaibiyah, kan? Habis apa yang mereka buat sebelum ni, kan? Takkanlah maknanya ia adalah satu perkara yang tidak menuju ataupun membawa maksud untuk melaksanakan umrah pada tahun tersebut. Jadi jawapan Nabi SAW itu, walaupun dari sudut secara literal jawapan tersebut itu jawapan yang valid, tetapi sukar untuk diterima oleh para sahabat, kerana kita ada tengah bersiap ni dan sebagainya ni, untuk apa sebenarnya kalau bukan tahun ini. Jadi itu saya dah sebutkan sedikit sebelum ini berkaitan dengan bagaimana sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan mereka berbagai-bagai perasaan ketika mana peristiwa Hudaibiyah. Kemudian gencatan senjata selama 10 tahun di antara dua pihak. Bagi Quraisy, mereka mahukan dari sudut tidak ada peperangan. Sebab apa? Sebab mereka pun dah banyak siri-siri peperangan dengan orang Muslim sebelum ini, khususnya dalam peristiwa Ahzab kita sebutkan, mereka mengumpulkan kekuatan daripada orang-orang Arab yang lain untuk sama-sama membantu mereka, tetapi tak ada return, tak ada pulangan. Bahkan mereka balik dalam peperangan Ahzab dengan kekalahan. Jadi nak recover balik, sebab negara-negara ataupun satu tempat yang bajet yang besar bagi negara antaranya adalah untuk aktiviti ketenteraan, kan? Jadi untuk aktiviti ketenteraan. Jadi kalau seorang itu nak membawa country dia ataupun negara dia untuk terlibat dalam peperangan, maka dia mesti kena pastikan bahawa ketika mana keterlibatan dia dalam peperangan itu buahkan hasil, kan? Mendapat keuntungan, iaitulah dengan kemenangan, kan? Tapi apa yang berlaku kepada Quraisy dan juga orang Arab, mereka kalah dalam peristiwa Ahzab. Jadi mereka memerlukan masa untuk dari sudut masa untuk memulihkan dari sudut ekonomi mereka. Yang kedua, mereka sendiri tidak mempunyai kekuatan secara sendirian untuk berperang dengan orang Islam. Maka bagi mereka, kejahatan selama 10 tahun ini adalah perkara yang memihak kepada mereka. Namun bagi orang Islam, kejahatan selama 10 tahun, Nabi SAW menerima perkara ini dalam keadaan mereka telah bersedia dalam peristiwa Bai'atul Ridwan sebelum daripada perjanjian ini berlaku. Iaitu ketika mana Sayyidina Osman dilaporkan ataupun desas-desus mengatakan bahawa Sayyidina Osman telah terbunuh. Mana mereka ni dah ready dah untuk berperang. Tiba-tiba kata kita tak ada peperangan dan ianya gencatan selama 10.
Tetapi hikmah di sebaliknya itu nanti kita akan sebutkan, antaranya adalah dakwah Nabi SAW boleh berkembang dengan lebih luas apabila telah terbuka jalan ke arah pembebasan Kaabah yang menjadi tempat utama, tonggak dalam nak melaksanakan ibadah yang kelima, iaitulah ibadah haji. Baik. Kemudian dalam perjanjian Hudaibiyah juga disebutkan sesiapa yang masuk di bawah perlindungan mana-mana pihak atau bergabung dengan mereka boleh berbuat demikian. Yang ni bagi orang Quraisy untuk perjanjian ni kita tengok dari perspektif, yang ni perspektif Quraisy dan juga perspektif Muslim. Bagi orang Quraisy, mereka pada waktu ini dah tak memikirkan dari sudut siapa yang nak join siapa. Bagi mereka, yang penting adalah sekarang ini adalah survival politik mereka, iaitu mereka masih lagi beranggapan, ada anggapan bahawa ramai orang Arab akan memihak kepada mereka. Sebab apa? Sebab Quraisy ini mereka ada kelebihan daripada sebelum kelahiran Nabi SAW. Bahkan dalam beberapa ratus tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, apabila Qusay ini adalah salah satu peyang Nabi SAW lah, yang mana memiliki pengaruh dan juga kuasa terhadap Kaabah dan juga sekitarnya. Apabila orang Quraisy ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai siqayatul hajj, orang yang memberikan makan dan juga minum pada orang yang datang melaksanakan haji. Dan haji yang dimaksudkan itu adalah haji cara jahiliah yang bercampur aduk dengan adat-adat jahiliah, macam menyembah berhala, sembelihan berhala dan sebagainya. Jadi apabila mereka ini menjadi orang yang beri makan kepada orang yang datang melaksanakan haji, maknanya orang respect mereka. Bahkan dengan peristiwa Abrahah yang nak menyerang Kaabah, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tentera yang melontarkan batu dalam surah Al-Fil, kita tahu cerita itu, maka ia menambahkan lagi respect orang kepada orang Quraisy. Seolah-olah mereka ini adalah umat pilihan Tuhan yang dijaga, so jangan buat main-main dengan orang Quraisy. Bahkan di sekeliling Kaabah itu adanya berhala-berhala, yang mana berhala-berhala tersebut ianya mewakili kaum-kaum yang berada di sekitar Hijaz. Di sekitar Hijaz, ini sekitar Makkah dan juga Madinah dan Hijaz secara keseluruhan. Jadi dia seolah-olah nak menyatakan bahawa orang Arab ini mereka bergantung ataupun menyerahkan urusan berkaitan dengan ibadah haji secara jahiliah ini kepada orang Quraisy. Jadi mereka pun terikat dengan orang Quraisy hanya dengan hubungan tersebut, ditambah lagi dengan hubungan perdagangan dan sebagainya. Jadi Quraisy rasa kedudukan mereka ini masih okey. Orang Arab masih lagi nak berpihak kepada mereka. Sedangkan apa yang berlaku sebaliknya, iaitu apabila poin yang ketiga ini, iaitu sesiapa yang masuk di bawah perlindungan mana-mana pihak ataupun nak bergabung, maka boleh berbuat demikian. Dan hakikatnya selepas daripada perjanjian ini, ramai daripada orang Arab yang berpaling tadah daripada menyokong Quraisy kepada menyokong Islam. Kenapa? Kalau kita tengok perjanjian itu sendiri, walaupun apa jua butirannya, ini butiran perjanjian tersebut, tapi berita yang sampai kepada orang Arab ini adalah, kamu tak dengar Quraisy yang sebelum ini mempunyai power, kekuatan, kekuasaan. Mereka the great power lah, kita katakan. Mereka yang tunduk kepada orang Muslim ketika mana orang Muslim datang ke tempat mereka. Mereka yang negotiate dengan orang dengan Nabi SAW hingga termeterainya perjanjian.
Jadi mereka sign kontrak dengan orang-orang beriman. Walaupun apa jua kan, bentuk perjanjian, tapi seolah-olah nak katakan mereka boleh tunduk kepada orang mukmin ni dengan perjanjian. Jadi nak sebutkan bila ianya satu benda yang viral yang maka orang Arab sendiri maknanya setelah pun hilang percayaan, keyakinan mereka kepada Quraisy. Bahkan saya sebut sebelum ini, sebelum Quraisy sendiri yang menghantar Suhaib bin Amr untuk melakukan negosiasi bersama dengan orang beriman. Siapa yang pergi dulu? Siapa yang pergi dulu negosiasi? Beberapa orang daripada Khuza'ah, daripada Bani Zaqif, daripada pelbagai tribe ataupun Bani yang lain. Sebab apa? Sebab mereka dah tak rasa maknanya keyakinan kepada orang Quraisy sendiri. Bukan mereka wakil tu sebab kan Quraisy suruh pergi. Tapi mereka wakil itu kerana mereka dah rasa tak percaya dengan Quraisy ini untuk boleh settlekan permasalahan. Jadi mereka sendiri yang datang dengan Nabi SAW. Sebab itu bila ada yang balik bertemu dengan Quraisy, mereka nak sebutkan apa yang mereka dengar ataupun lihat daripada Nabi SAW. Ada golongan Quraisy yang kata kami tak mau dengar. Kamu siapa nak cakap dengan kami? Kan? Seolah-olah mereka menafikan dari sudut perjumpaan wakil-wakil orang Arab tadi dengan Nabi SAW ketika mana sebelum perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka orang Quraisy pada waktu ini rasa macam orang Arab ni akan tetap berpihak kepada mereka. Namun realitinya banyak daripada kaum-kaum selepas daripada perjanjian ini berpihak kepada orang beriman. Seolah-olah nak menyatakan kamu tak tengok bagaimana kami boleh menentukan Quraisy sebagai the great power di Hijaz ini, maka mudah bagi kami untuk menentukan orang yang berada di sekitar. Dan apa impak kepada perjanjian ini? Kalau kita tengok peperangan-peperangan yang akan berlaku selepasnya, antaranya peperangan Tabuk dan sebagainya, bahkan siri-siri ketenteraan selepas daripada perjanjian Hudaybiyah ini, umat Islam mendapat dari sudut bekalan, khususnya makanan daripada kaum-kaum yang berada di sekitar tanah haram. Nabi sebutkan maknanya antara perkara yang kamu akan bantu ketika mana tentera Islam datang ke sini adalah memberikan makanan dengan adanya perjanjian. Jadi Quraisy melihat perjanjian itu berpihak kepada mereka, tapi hakikatnya dalam perjanjian itu ada kebaikannya kepada orang beriman. Baik, yang keempat adalah jiran perjanjian Hudaybiyah dari sudut lelaki Quraisy yang lari kepada Nabi SAW atau pergi kepada Nabi SAW tanpa kebenaran walinya perlu dikembalikan. Jadi orang-orang yang bersama dengan Nabi yang datang kepada Quraisy tidak akan dikembalikan. Maknanya kalau orang Mekah yang beriman nak pergi duduk dengan Nabi, kalau walinya minta ataupun tuntut, dia kena bagi balik. Kalau tuntutlah. Kalau orang Madinah yang lari nak pergi ke Mekah, tak perlu dikembalikan walaupun wali. Jadi secara zahirnya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau kita melihat dari sudut perspektif Quraisy, dan itu pun perspektif yang dilihat oleh kebanyakan para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW, seramai 1,400 orang tadi, maka mereka akan rasa bahawa perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian yang berat sebelah. Perjanjian yang tidak ada keuntungan kepada orang Islam. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab dia melahirkan rasa tak puas hati dia. Dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, bukankah kita ini bukankah kamu adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kita ini berada di atas jalan yang hak? Jadi kenapa maknanya kita perlu tunduk kepada Quraisy? Tak perlu nak buat perjanjian. Ini mana kita boleh serang mereka sekarang ni pun kita dah boleh menang dah. Mereka dari sudut politik Quraisy ni dah lumpuh dah. Kan? Kita boleh menang. Tapi Nabi SAW down para sahabat dengan Nabi SAW sebut,
aku adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan mengingkari makna dari sudut arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok macam tadi pun bila Nabi kata kan, uh, uh, dijanjikan untuk melaksanakan umrah kan, Nabi SAW sebut kan, Nabi tak sebut bahawa mesti laksana umrah pada tahun tersebut. Bila Sayyidina Umar maknanya menyebutkan tentang butiran perjanjian ini adalah perjanjian yang berat sebelah, Nabi SAW hanya menyebutkan aku adalah Rasulullah tanpa menyebutkan reason. Jadi saya dah sebut sikit berkaitan dengan hikmahnya ataupun kebaikannya kepada orang beriman kan. Tetapi pada waktu itu para sahabat belum lagi melihat dari sudut hikmah perkara tersebut. Hanya menyebabkan mereka rasa tak puas hati. Jadi kemuncak kesedihan para sahabat ini yang saya nak sebutkan pada minggu ini, yang kita berhenti pada minggu lepas, iaitulah tentang kemunculan Abu Jandal. Ini kemunculan Abu Jandal apabila Abu Jandal berjaya lari keluar maknanya daripada tempat kurungan bapanya sendiri, iaitulah Suhaib bin Amru yang merupakan orang yang bernegosiat dengan Nabi SAW. Jadi Abu Jandal datang ke kamp ataupun tempat orang beriman di Hudaybiyah. Jadi Abu Jandal disebutkan bahawa maknanya dia bersyukur, aku telah sampai. Ini setelah lama aku nak masuk turut serta bersama dengan orang beriman, maka inilah peluang. Apa yang berlaku Nabi SAW? Nabi SAW kata kepada Suhaib bin Amru, Nabi kata, tolong maknanya lepaskan maknanya Abu Jandal ini sebagai hadiah buat Nabi SAW. Maknanya hadiah kepada aku, yang ini lepaskan seorang je. Sebab dalam perjanjian tadi, bila mana kalau lelaki Quraisy yang pergi ke Mekah ataupun nak bersama dengan Nabi SAW, kalau walinya meminta untuk dikembalikan, mesti dikembalikan. Tapi Nabi SAW kata, yang ini minta dari sudut sebagai hadiah kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Suhaib bin Amru ni adalah orang yang antara tahanan dalam peperangan Badar. Beliau tak dibunuh dan dilepaskan dengan kad jamin, dengan bayaran. Jadi seolah-olah Nabi SAW nak katakan buat baik baliklah, balas budi, kata balas budi. Tetapi apa kata Suhaib bin Amru? Kalau kita nak perjanjian ini termeterai ataupun nak berpegang kepada perjanjian ini, maka kita mulakan dengan lelaki. Maknanya aku tak akan bagi. Kita dah setuju dengan klausul syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka aku tak akan berikan Abu Jandal ini kepada kamu. Aku akan buat balik. Jadi para sahabat pada waktu, terbayangkan dengan kemarahan tak puas hatinya dari sudut perjanjian tersebut. Kemudian dalam masa yang sama bila tengok Abu Jandal yang diheret, maknanya Abu Jandal ni diikat dengan kaki dia ni dengan rantai. Kemudian mereka tak boleh buat apa-apa. Bahkan saat Abu Jandal ditarik semula nak balik ke Mekah, Abu Jandal kata, takkanlah kalian biarkan aku macam ni, aku adalah saudara kalian dan sebagainya. Kita bayangkan keadaan yang menyayat hati para sahabat melihat saudara se-Islamnya diperlakukan dengan sedemikian. Cumanya orang suruhan ataupun yang bersama dengan Suhaib, tak silap saya Miqras sebelum ini, dia kata kami memberi satu jaminan bahawa kami tak akan lagi nyeksa Abu Jandal, dan masa yang sama kami hanya kurung dia saja. Kami dah tak ikat dah kaki tangan dia itu, kami hanya macam penjarakan dia saja. Dan ini tak ada seksa. Sebab apa? Sebab dia tengok orang Islam semua dalam keadaan yang dalam marah, yang bersedia kalau bila masa saja Nabi SAW kata peranglah berlaku. Tapi mereka masih lagi orang kata apa, kontrol kemarahan tersebut kerana Nabi SAW tidak membenarkan. Ini
satu sikap yang sangat hebat yang ditonjolkan oleh para sahabat. Mana nak buat apa pun mesti dengan izin Nabi SAW. Tidak mendahulukan kemarahan, emosi mereka walaupun mereka melihat sesuatu peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat menimbulkan kemarahan bagi. Jadi itu kisah Abu Jandal yang mana Sayyidina Umar datang kepada Abu Jandal, dia dekat dengan Abu Jandal, dia seolah macam tepuk lah pedang dia ni, kata Abu Jandal, kami seolah-olah dia tak kata, tapi maknanya seolah-olah dia nak menyatakan, Abu Jandal ambillah pedang ni dan bunuhlah Suhaib, bunuhlah bapa dia sendiri. Sebab apa? Sebab kami orang Islam ni tak boleh buat. Kami tak boleh buat. Kami terikat dengan perjanjian. Tapi kau boleh buat. Tapi Suhaib tidak melakukan hal tersebut. Menyebabkan bila Abu Jandal ini dibawa diheret ke mahkamah ke Mekah, menyebabkan sahabat tengok keadaan yang sangat-sangat sedih dan juga sangat-sangat kecewa dengan keadaan ataupun suasana. Jadi apa yang berlaku ketika mana Nabi SAW bila dah selesai perjanjian, maknanya nak balik ke Madinah kan? Nak balik ke Madinah perlu untuk melakukan tahallul ihsar dia panggil, iaitu untuk membebaskan diri daripada pantang larang ihram. Sebab apa? Sebab dah niat ihram di Zulhulaifah sebelum ni. Tak boleh nak masuk ke Mekah, terhalang, maka kena lepaskan diri daripada larangan ihram adalah dengan bercukur dan juga sembelih binatang ternakan. Maka Rasulullah SAW sebut bercukur dan sembelih. Bercukur dan sembelih. Nabi sebutkan 3 kali. Bukan sekali, tapi 3 kali Nabi SAW sebut. Kali pertama, bila Nabi sebut kepada sahabat pada ketika itu, sahabat diam, tak buat apa. Ini kita bayangkan yang bersama dengan mereka. Kalau kita nak ambil orang yang paling lembut lah, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling maknanya bersama dengan Nabi SAW dalam hal-hal yang besar dan hal-hal yang sukar ini, Abu Bakar. Abu Bakar sendiri pada waktu ini berdiam diri, maknanya tak buat apa. Seorang pun yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita nak katakan satu peristiwa yang mana para sahabat menangguhkan dari sudut perintah Nabi SAW inilah, kita tak kata maknanya mereka tak melanggar perintah Nabi, ataupun ini para sahabat secara keseluruhan semua tak terkecuali. Kalau dalam peristiwa Uhud tu adalah maknanya sebahagian kan, tapi maknanya ini semua sahabat. Ketika mana Nabi SAW suruh, sebab realiti para sahabat bila Nabi SAW suruh, mereka akan melaksanakan. Tapi ini nak menggambarkan betapa tensionnya keadaan pada ketika itu. Tekanan pada para sahabat ini, bahkan bila Nabi SAW suruh kali pertama, mereka tak berganjak, tak ada siapa. Suruh yang kali kedua, tak ada siapa buat. Jadi mereka bukanlah kata tak mau buat, tapi kesedihan, kekecewaan mereka menyebabkan mereka sami'na kan, sami'na 3 kali kami dengar. Dan Nabi SAW pun rasa sedih. Nabi SAW balik, maknanya Nabi SAW bertemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Jadi Ummu Salamah bagi tahu kepada Nabi, tak payah maknanya sebutkan apa-apa, just buat saja. Buat maknanya cukur dan juga lakukanlah sembelihan. Jadi Salamah pun ini nak sebutkan di sini pengajaran dari sudutnya peranan wanita. Ini peranan wanita berikan kekuatan kepada suaminya kata apa, hadapi kesukaran di luar. Jadi itu satu perkara yang kita boleh belajar daripada isteri Nabi SAW. Baik, jadi Nabi SAW pun keluar daripada makna kemahnya, bercukur dan juga bernama kemudian barulah sahabat-sahabat Nabi SAW lakukan hal yang sama. Mereka bukan tak mau untuk melaksanakan, tapi
perasaan mereka itu, kekecewaan mereka itu menyebabkan kami melihat, kami mendengar surahan kamu. Kami mendengar surahan kamu. 3 kali Nabi sebut kan, kami mendengar surahan kamu. Setelah kami lihat apa yang Nabi SAW buat, maka kami buat. Ini kali pertama maknanya mereka menangguh-nangguhkan perintah yang disampaikan oleh Nabi SAW kerana keadaan yang tension yang kita sebutkan. Baik. Jadi apa yang berlaku antaranya mereka sembelih unta milik Abu Jahal. Abu Jahal maknanya pada peperangan Badar, iaitu unta Abu Jahal sebagaimana unta Nabi dan unta-unta pemimpin ni, biasanya ia dikenali dengan tanda-tanda yang kalau hari ni macam kereta lah kan. Ini kereta kita tahu kalau hitam ada tanda yang tu kita tahu ini kereta pemimpin. Jadi begitulah unta-unta terdahulu ada tanda ni. Jadi apa yang berlaku, mereka sembelih unta Abu Jahal ni dan mereka serahkan kepala unta tu kepada orang Quraisy sebagai isyarat bahawa inilah maknanya dari sudut keadaan kami sekarang ni, jangan buat pasal lah orang kata kan, jangan buat pasal. Ini bila-bila sahaja maknanya mereka boleh sembelih orang Quraisy. Baik. Jadi selepas daripada tu para sahabat dan Nabi SAW pun nak balik ke Madinah. Jadi Umar bin Khattab, walaupun ini nak kata para sahabat ni, walaupun makna tadi mereka menangguhkan arahan perintah Nabi SAW, selepas daripada tersebut mereka rasa menyesal. Yang ini dalam Quran menyebutkan orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang suci daripada dosa, tak pernah buat dosa langsung. Tetapi orang yang melakukan kesilapan, orang yang melakukan kesalahan, lakukan dosa, fadhkurullah, dia cepat-cepat balik mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati dari sudut pesanan Rasul. Jadi Sayyidina Umar dalam keadaan balik daripada Hudaibiyah nak sampai ke Madinah, ada dalam rasa duk takut lah, rasa takut dan juga serba salah. Dan pada waktu inilah turunnya surah Al-Fath. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Fath, surah yang kita akan bincangkan dengan mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Ini sesungguhnya kami telah membuka kepada kamu kemenangan dan kemenangan yang dengan kemenangan yang jelas, dengan kemenangan yang sebenar-benar. Jadi bila turun surah ini, sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini, Nabi SAW sebut, surah ini ketika mana ia turun, lebih aku gembira berbanding talaat an-Hisham, berbanding daripada terbitnya matahari. Maka bila turunnya surah ini, Nabi SAW pun panggil Sayyidina Umar, antaranya Sayyidina Umar mula-mula takut lah, tapi bila nak pergi dekat dengan Nabi SAW, nampak ataupun lihat Nabi SAW ini tersenyum, berlega lah, dan Nabi SAW membacakan ayat daripada surah Al-Fath ini kepada Sayyidina Umar dan juga kepada sahabat. Cumanya bila mana turunnya surah ini, pada permulaannya sahabat pun masih lagi kebingungan kan. Sebab apa? Sebab tadi kita dah lalui macam-macam perkara. Dalam keadaan kita nampak terhina, kita nampak maknanya kedudukan Islam itu nampak dihenyak-henyak. Tapi Al-Quran mengatakan bahawa kita telah pun berjaya ataupun dilorongkan dengan kemenangan. Jadi mereka pada permulaannya pun kebingungan. Tetapi sebab keyakinan mereka terhadap Al-Quran, bila Al-Quran kata kita telah mendapat kemenangan, tak perlu pun maknanya diberitahu dari sudut apa yang saya beritahu tadi, hikmah ini, hikmah itu, hikmah ini. Mereka tetap maknanya dengan apa yang Al-Quran sebutkan. Bila Al-Quran kata menang, walaupun kita nampak kalah, maka kita menang. Tak kira lah apa pemikiran kamu, apa yang kamu rasa, apa yang kamu lalui. Tapi bila Al-Quran kata bahawa kita menang, kita menang. Dan mereka pun maknanya terima dari sudut perjanjian yang telah berlaku, kan? Lapang dada. Ini yang kita katakan generasi Al-Quran yang unik.
bukan semata-mata maknanya mereka ini orang yang straight dari sudut kebaikan, walaupun ialah kebaikan mereka yang lakukan itu sudah tentulah jauh bezanya dengan kita, tapi nak sebutkan ada sisi-sisi yang mana kesalahan, kesilapan yang dilakukan tapi yang mengubah ataupun yang bezakan mereka dengan generasi yang lain adalah apabila turunnya Al-Quran ke semua kalangan para sahabat kepada apa yang Al-Quran nyatakan. Jadi Al-Quran mengubah dimensi pemikiran para sahabat tentang makna kemenangan, makna pembukaan. Dan barulah maknanya terlihat sisi-sisi yang saya sebutkan sedikit tadi tentang hikmah daripada perjanjian tersebut yang kita akan sebutkan lebih lanjut selepas ini. Baik. Jadi apa yang berlaku kemudiannya? Ada beberapa orang wanita yang maknanya melarikan diri daripada Makkah pergi ke Madinah. Tapi Nabi SAW tidak menyerahkan wanita ini kepada orang Quraisy sebab dalam klausa perjanjian Hudaibiyah itu disebutkan lelaki. Sebab tu tadi saya mention lelaki Quraisy. Kerana dalam bahasa Arab disebut rajulun. Rajulun. Yani kalau walaupun sebenarnya kalau rajulun ini dalam Al-Quran kalau tak disebutkan antara rajulun dan nisa, rajulun ini membawa makna lelaki dan juga perempuan. Tapi itulah maknanya kalau dalam mungkin ada orang yang mahir dalam tangan. Ini tafsiran kepada klausa-klausa yang kalau boleh berpihak kepada kita ataupun berpihak kepada kemenangan Islam, maknanya kita boleh menggunakan kesempatan yang ada. Dan Nabi SAW tidak menyerahkan wanita, ianya turun surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan akan tindakan Nabi SAW. Baik. Jadi ada seorang sahabat, maknanya orang yang beriman di Mekah, Abu Basir. Maknanya dia lari daripada Mekah dan pergi ke Madinah. Jadi bila ada orang tuntut, maka dia terpaksa dipulangkan. Dalam perjalanan, diringkaskan segitu, maknanya dalam perjalanan, dia membunuh dua orang. Pertama dibunuh seorang yang panggil nak menuntut dia. Kemudian seorang lagi lari ke Madinah minta tolong. Jadi Nabi SAW Basir ni kejar lelaki yang nak ambil dia pergi ke Mekah tu. Kejar dia sampai ke Madinah dan Nabi membebaskan, maknanya lelaki tu tadi. Abu Basir ini kata kamu tak ada, maknanya tak ada tempat di sini. Jadi Nabi SAW tak terima Abu Basir ini berada di Madinah pada ketika itu supaya apa? Supaya umat Islam ini tetap berpegang kepada perjanjian Hudaibiyah tersebut. Jadi kalau Nabi SAW terima, mereka akan melihat bahawa Abu Basir ni walaupun dia yang membunuh orang Quraisy yang datang untuk dia tadi, tapi dia digambarkan maknanya orang Islam yang bunuh. Sebab dia mewakili kamu. Maka Nabi SAW tak terima. Abu Basir pun dia tak duduk di Madinah, dia pergi ke satu perkampungan yang berada di antara Makkah dan juga Madinah. Jadi apa yang berlaku, dia duduk di situ berkampung dan dia menghantar mesej ataupun surat kepada orang Islam di Makkah yang mana kamu nak keluar tapi tak boleh pergi ke Madinah, marilah bersama dengan aku. Dan berapa orang yang turut serta bersama dengan Abu Basir tadi, lebih kurang dalam 60 ke 70 orang, termasuklah Abu Janda. Jadi Abu Janda tadi yang mana dia telah dibawa balik semula oleh ayah dia sendiri ke Makkah, maka dia pun maknanya turut serta bersama dengan Abu Basir di tempat tersebut. Jadi orang Quraisy tadi saya sebut bila kenapa mereka nakkan genjatan senjata, antaranya adalah menumbuhkan balik dari sudut ekonomi mereka. Dan ekonomi utama orang Quraisy ini adalah perdagangan. Jadi mereka nak melakukan aktiviti perdagangan dan perdagangan mereka antaranya rihlatus syita, it was saif, ini saif
ataupun pada waktu musim panas mereka akan pergi ke Syam. Jadi bila nak pergi ke Syam daripada Mekah nak pergi ke Syam mesti melalui Madinah. Mesti melalui Madinah dan baru masuk ke Syam. Jadi on the way mereka nak melalui ataupun nak melintasi Madinah untuk pergi ke Syam, maka mereka akan melalui jalan di mana 70 orang yang diketuai oleh Abu Basir tadi berada. Jadi apa yang berlaku, Abu Basir dan juga rakan-rakan dia tadi telah pun mengganggu kafilah dagangan Quraisy yang menyebabkan Quraisy pun dah sekali buat keputusan hantar surat kepada Nabi SAW, suruh Rasulullah SAW terima mereka ni. Sebab apa? Sebab mereka ni mengganggu kafilah dagangan. Dan akhirnya 7 orang ini tadi dibebaskan ataupun diterima oleh Nabi SAW di Madinah, kecuali Abu Basir. Abu Basir ini Allah izin maknanya beliau wafat sebelum sempat maknanya pergi ke Madinah. Dan apa yang berlaku kemudiannya? Pada tahun ke-7 Hijrah, keislaman seorang yang mahir dalam medan peperangan, Khalid Al-Walid, orang yang mahir dalam negotiate, Amr bin As dan juga Uthman bin Talha. Jadi mereka-mereka ni yang mempunyai kemahiran masing-masing. Jadi hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah tersebut dan ada juga dari sudut berapa tu besar Quraisy, terutamanya orang muda. Khalid Al-Walid pada waktu ni, Amr bin As dan Uthman bin Talha ni pertengahan. Sebab ada sini-sini mereka ni jadi orang muda yang pertengahan yang mereka ni Islam. Itu sebutkan bagaimana peristiwa Hudaibiyah ini mempunyai pelbagai hikmah yang boleh kita congkilkan, khususnya di sebalik perjanjian tersebut. Baik, antaranya kalau kita lihat perjanjian Hudaibiyah ni, dia adalah salah satu bentuk pengiktirafan daripada orang Quraisy yang sebelumnya tidak mengiktiraf apa-apa pun berkaitan dengan orang Islam, bahkan berusaha berkali-kali untuk memerangi umat Islam. Jadi tak ada sebarang bentuk pengiktirafan kepada umat Islam. Jadi dalam peperangan hari ini pun, kalau kita tengok apa yang berlaku di Gaza, pada asalnya Zionis Israel dia tak mau negotiate, tak mau ada gejatan senjata ceasefire sebelum sekejap antara Hamas dan juga Zionis. Sebab apa? Sebab kalau dia terima negotiate itu, bahawa makna dia dah kalah, walaupun mungkin negotiate itu menang pada dia. Sebab itu selepas daripada yang pertama sebelum ni kan, beberapa hari itu sampai sekarang ni mereka tak boleh terima untuk genjatan senjata. Sebab apa? Sebab dia akan nampak seolah-olah pengiktirafan, seolah-olah kami ni yang muda, yang tengah perang dengan kamu, kami ni lemah dah tak mampu dah genjatan senjata. So dia tak mau terima. Jadi bila mana Quraisy yang mana mereka yang usahakan perjanjian damai nak berbincang dengan Nabi SAW, jadi itu menunjukkan kelemahan mereka. Kerana mereka yang memulakan peperangan, orang Quraisy memulakan peperangan. Ini peperangan sebelum ni, peperangan Badar, peperangan dan sebagainya, peperangan Ahzab. Jadi apabila mereka sendiri yang initiate untuk berdamai, itu menunjukkan kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka untuk menghadapi musuh. Ini Quraisy musuh mereka adalah orang Islam lah. Baik. Jadi Quraisy juga tak mempedulikan, macam saya sebutkan tadi, orang yang sekitar mereka yang nak masuk Islam. Mereka hanya fikir apa? Kami boleh survive. Itu je. Kami tak rasa malu dengan orang Arab dan kami boleh survive. Sedangkan apa yang berlaku sebaliknya. Dan peperangan dalam Islam, kita lihat hikmah. Peperangan dalam Islam itu hanya berlaku untuk kebebasan dalam beragama. Jadi peperangan itu bukanlah berlaku kerana kemarahan, kerana kebencian. Kita dah sebut sebelum ni bagaimana sahabat mempertahan kemarahan mereka kepada orang Quraisy ini dalam keadaan mereka ada peluang untuk berbuat demikian, kerana Islam untuk mengajar peperangan itu bukan jalan utama dakwah, walaupun ia salah satu daripadanya. Baik.
Orang Islam dapat berpeluang masuki Mekah dengan aman pada tahun berikutnya. Ini tak perlu lagi ada orang kata apa, uh, sebagaimana yang berlaku pada tahun tersebut, tahun yang ke-6, halangan dan sebagainya. Adapun yang lari daripada Nabi SAW, maknanya yang daripada Madinah pergi ke Mekah, tak boleh dituntut, adalah orang yang lemah imannya. Kerana apa? Kerana Madinah adalah Darul Muslimin, tempat yang mana diberikan keamanan bukan kepada orang Islam sahaja, bahkan orang bukan Islam, adanya orang Yahudi. Tetapi ketika mana mereka memilih untuk bersama dengan orang Quraisy, silakan. Itu pilihan mereka. Tak ada apa-apa efek kepada orang Islam. Sedangkan orang yang kekal di Makkah itu orang yang mana mereka dapatkan itu. Saya tak boleh bayang kalau kita nak bincangkan nanti berkaitan dengan makna Fatih. Bagaimana Abu Jandal itu dia masih setia dengan Islam walaupun dalam keadaan tak ada seorang pun yang mana membela dia berada dalam kesukaran. Jadi itu antara makna Fatih, sebab makna Fatih antaranya adalah disebut kesetiaan. Baik. Jadi kita masuk pada ayat pertama. Sebelum ini saya akan bincangkan sedikit berkaitan ayat yang pertama daripada surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang pertama yang mengubah cara pandang para sahabat tentang peristiwa dan keadaan Sulh Hudaibiyah tadi, perjanjian Hudaibiyah tadi, daripada ia digambarkan ataupun terlihat sebagai seburuk-buruk keadaan ataupun sehina-hina keadaan bagi umat Islam sebagai sesuatu yang permulaan kepada kejayaan. Inna fatahna laka fathan. Jadi membuka kejayaan, kemenangan kepada Nabi SAW. Bahkan Allah kata laka, khusus kepada kamu. Jadi kalau kita nak sebutkan apa makna kemenangan, bahkan disebutkan kemenangan yang jelas nyata. Fatahna laka fatham mubina. Ini kita belum lagi nak sebutkan tentang makna fath itu, tapi nak sebut, nak bincang dulu apa makna kemenangan ini. Bagaimana kita nak memahami ayat pertama surah Al-Fath, bahawa orang-orang Muslim, orang-orang beriman itu telah mendapat kemenangan. Jadi kemenangan yang disebutkan pada ayat pertama ini kita boleh simpulkan kepada dua bentuk kemenangan. Satu, yang pertama, kemenangan dari sudut politik, dari sudut kekuasaan, dari sudut pengaruh, yang membawa kebaikan politik ini kepada urusan dakwah umat Islam pada ketika itu. Jadi politik pun adalah salah satu daripada medan yang sepatutnya digunakan sebagai medan dakwah. Ya, baik. Yang kedua, kesetiaan. Apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan itu sebagai kemenangan, saya akan sebutkan selepas. Baik. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi SAW, memberikan kemenangan kepada Nabi, dan kemenangan yang nyata, walaupun ianya tak terlihat, tapi ianya nyata, iaitulah hikmah daripada apa yang berlaku di Hudaibiyah. Baik. Apa kemenangan dari sudut politik yang didapati oleh orang beriman, yang mana saya telah sebutkan sedikit sebanyak sebelum ini tentang dari sudut politik, orang Quraisy dah lemah dan sebagainya. Jadi kita nak simpulkan balik kemenangan itu daripada kacamata politik. Baik, yang pertama, orang Quraisy pada ketika itu yang menjadi musuh utama kepada orang beriman. Jadi yang bermusuhan dengan orang beriman ni, yang utamanya musuh ketatnya adalah orang Quraisy. Orang-orang Arab yang lain, mereka dihasut ataupun kita kata dihasutlah oleh orang Quraisy ni untuk sama-sama terlibat dalam peperangan, khususnya peperangan Ahzab. Sebab apa?
Sebab mereka katakan bahawa kalau orang Islam ini memerintah ataupun memimpin, bukan sekadar orang Quraisy sahaja yang susah, tetapi kamu juga akan susah. Jadi kaum-kaum Arab yang lain juga akan susah. Sebab apa? Sebab mereka membawa ajaran tauhid. Jadi berhala-berhala kamu yang berada di sekitar Kaabah ini akan dihapuskan. Ajaran kamu pun maknanya tak boleh diteruskan, yang mana juga ajaran nenek moyang kita. Jadi mereka mengajak orang kaum Arab ini bersama-sama dengan mereka berperang, seolah-olah nak menyatakan masalah yang dihadapi ini bukan masalah orang Quraisy saja, tapi masalah orang Arab secara keseluruhannya. Yang kedua, maknanya keterlibatan orang Arab dalam peperangan, khususnya peperangan Ahzab, selain daripada survival mereka dari sudut agama mereka, ia juga mendatangkan keuntungan. Kalau kita nak banding antara Makkah dan Madinah, Madinah lebih subur. Kurma pun banyak daripada Madinah kan, buah berbanding Makkah. Jadi dari sudut ekonomi pun ada kebaikannya, iaitu kalau kita kuasai Madinah, kita dapat kuasai apa yang ada di Madinah tersebut. Jadi dengan keyakinan ini kepada Quraisy yang mempunyai kuasa great power pada ketika itu, dan mereka pun bersandar kepada Quraisy dalam urusan agama, dalam urusan ekonomi, jadi mereka pun memberikan ketenteraan mereka kepada orang Quraisy dalam peperangan Ahzab. Tapi apa yang berlaku dalam peperangan Ahzab, kita sebutkan banyak kali sebelum ini, mereka kalah, pulang dengan tangan kosong, bahkan habis dari sudut dana mereka dan sebagainya, kalah, dimalukan, tak berlaku peperangan pun, dikalahkan dengan angin dan sebagainya, yang menyebabkan pada waktu itu telah pun hilang kepercayaan mereka terhadap kepimpinan. Dan ia ditunjukkan bagaimana bila umat Islam datang, yang mula-mula saya sebutkan tadi, mula-mula yang nak negotiate dengan Isa Salam itu siapa? Bukan daripada Quraisy, daripada kaum Arab yang lain, Khuza'i, Zaqafi dan sebagainya. Mereka dah tak percaya dah Quraisy. Baik kami sendiri yang bernama negotiate dengan Muhammad ni supaya kami dapat teruskan survival. Dari sudut kaum-kaum Arab ini sendiri tadi, yang saya sebutkan bajet ataupun bajet utama bagi satu negara, satu kaum, satu tribe itu adalah dari sudut ketenteraan. Jadi bila mana mereka ini telah libatkan ketenteraan mereka bersama Quraisy dalam peperangan Ahzab, tak dapat apa-apa, maka mereka juga akan menerima pemimpin-pemimpin orang Arab yang akan menanggung malu daripada orang mereka sendiri yang memberikan, ataupun kalau kita kata bahasa sekarang ni, bayar tax lah. Bayar tax kepada negara, negara terlibat dalam peperangan, tiba-tiba kalah, tak ada apa, rugi. Jadi menyebabkan orang pun akan marah. Mungkin boleh jadi pemimpin-pemimpin Arab ni hilang kuasa. Jadi hilangnya kepercayaan kepimpinan Quraisy pada ketika. Dan Quraisy sendiri telah menunjukkan maknanya ketakutan mereka untuk kehilangan pengaruh dan juga kuasa. Mereka sendiri maknanya takut kehilangan pengaruh apabila antara bentuk pengaruh yang saya sebutkan tadi, mereka ini dapat pengaruh kepada orang Arab tu selain daripada dari sudut politiknya, dari sudut keagamaannya, iaitu apabila orang Quraisy ini menjadi siqayatul hajj, orang yang mana berikan makan dan minum. Tetapi apabila mereka menghalang orang beriman, orang Muslim untuk datang ke Makkah melaksanakan haji, seolah-olah orang Arab yang lain berfikir, kalau orang Islam, orang mukmin datang dengan cara yang aman, bukan nak berperang. Orang Arab ni bukan kisah sangat dari sudut pegangan orang Islam ni. Quraisy saja yang banyak menentang Nabi SAW. Tapi bila nampak orang Islam datang dalam keadaan aman, nak melakukan makna sembelihan bagi juga kepada orang Arab yang ada sekitar, dihalang walaupun datang dalam keadaan aman. Jadi kita nak, orang Arab ni rasa kita nak
bagaimana kita nak percaya kepada Quraisy? Ketika mana kalau satu hari nanti kita nak datang dalam keadaan aman, mereka tak halang kita untuk melakukan demikian. Sebab apa? Sebab negosiasi yang berlaku antara orang Arab dengan Nabi SAW. Apa yang berlaku kepada Quraisy? Mereka kata, kamu diamlah, kamu bukan sesiapa pun. Yang saya sebut sebelum ini, yang menyebabkan pengaruh-pengaruh Quraisy tadi dari sudut politik dan juga kekuatan penjaga dari sudut keagamaan itu dah mula. Jadi Quraisy sangat takut dengan hal tersebut. Yang menyebabkan kemudian hilangnya dari sudut kuasa dan pengaruh ini juga dengan maksud bila orang Islam datang, kalau mereka jaya menunaikan umrah pada tahun tersebut, pada perjanjian Hudaybiyah, ini menunjukkan tercela dari sudut ego mereka sebagai orang yang ada kuasa untuk menjaga Makkah pada ketika. Jadi kita sebutkan juga kemenangan dari sudut politik. Ini pengiktirafan terhadap Muslim dengan adanya perjanjian. Kadang-kadang kemenangan itu tidak semestinya melalui jalan peperangan. Melalui perjanjian pun maknanya boleh dilihat ataupun nampak dari sudut kemenangan. Pengaruh Muslim melebar dengan menundukkan Quraisy yang saya sebutkan tadi. Ini seolah-olah tergambar orang melihat Quraisy ini berjanji damai dengan orang Islam. Kalau Quraisy yang power tu, kalau kita bayangkan hari ini Amerika tunduk kepada satu negara kecil lah, kita katakan Palestin sendiri, contoh orang Palestin lah, bukan Israel tu, Palestin. Kata orang Amerika tu pada orang Palestin, ini lain ni orang Palestin ni sebagai contoh lah. Jadi nak sebutkan Quraisy yang kuasa besar tu pada orang Islam. Jadi mereka boleh melakukan perjanjian damai bersama. Ini menunjukkan bahawa mereka ini bukan calang-calang. Lebih baik kita sebelah dengan mereka. Bahkan ada kaum-kaum tadi yang kecewa dengan Quraisy, dah mula maknanya berpaling untuk terus menyokong Nabi SAW. Itu juga untuk kemenangan. Ketenteraan, yang ini kemenangan bagi orang Islam sendiri. Apabila genjatan senjata ada lagi satu musuh, walaupun tidak sebesar orang Quraisy, iaitulah orang Yahudi, yang mana mereka ni telah berapa kali melanggar perjanjian dan memusuhi Nabi SAW. Hingga tahun yang ke-6 Hijrah itu, orang Yahudi telah pun dikeluarkan daripada Madinah dan mereka berada di Khaybar. Kumpul di Khaybar sebagai jenis orang Yahudi, pelbagai jenis Bani lah. Yang mana pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi SAW bawa maknanya tentera Nabi SAW untuk hapuskan orang Yahudi, maknanya keluarkan mereka, usir orang Yahudi daripada Khaybar. Itu adalah perangan yang terakhir orang Islam dengan orang pada zaman Nabi SAW. Ini dikeluarkan. Baik. Kemudian dalam masa yang sama, keamanan dalam berdagang, ini orang Quraisy, keamanan dalam berdagang sudah tidak seperti dahulu. Sebab mereka dah hilang pengaruh. Tadi kita sebutkan yang 70 orang tadi pun telah melakukan sekatan kepada orang Quraisy, tidak lagi ada keamanan seperti dahulu. Ekonomi mereka pun dah mula lupa. Dan inilah yang kita sebutkan sebagai kemenangan dari sudut politik. Namun di sana Al-Quran dan surah Al-Fatih menyebutkan satu lagi bentuk kemenangan yang saya sebutkan tadi sebagai kemenangan yang belaka, yang diberikan khusus kepada Nabi SAW. Sebab Al-Quran tak sebutkan inna fatahna lakum kepada kalian semua orang beriman, walaupun disebutkan kepada Nabi, kepada orang beriman. Tapi apakah laka yang diberikan khusus kepada Nabi SAW? Iaitulah kemenangan dari sudut kesetiaan para sahabat yang tidak berbelah bahagi. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan saya akan sambung untuk memberikan penjelasan, sebab saya rasa pada masa yang cukupi untuk maknanya nak menjelaskan kenapa
dari sudut Quranic view. Al-Quran punya pandangan itu meletakkan kesetiaan para sahabat adalah salah satu pandangan kepada Nabi SAW. Secara ringkas saya sebutkan, kita melihat apa yang berlaku pada para sahabat tadi. Walaupun ada dari sudut penangguhan melaksanakan arahan Nabi SAW, tapi mereka tetap setia untuk melaksanakan, kan? Walaupun keadaan yang pelbagai, walaupun apa jua arahan, walaupun tertangguh arahan tadi, mereka tetap laksanakan. Walaupun apa juga perasaan mereka, emosi yang mereka lalui, tapi mereka tetap juga bersama-sama dengan Nabi SAW, dan kesetiaan mereka itu kepada Nabi SAW adalah kemenangan yang utama yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebab itu nanti Al-Quran akan mentionkan berkaitan dengan Bai'atul Ridwan yang mana ia berlaku di bawah sebatang pohon. Yang ini menunjukkan kekuatan iman para sahabat ini, yang pada mulanya kalau kita sebutkan, kalau tumpuan awal daripada perkembangannya itu tidaklah begitu, tetapi bila lama-lama menjadi sebatang pohon yang kuat, dari sudut akarnya mencengkam, dari sudut batangnya itu yang besar, yang lebar, maka pohon itu akan dan juga tidak akan terping ditiup. Jadi ini digambarkan para sahabat yang mana keimanan mereka itu bukan keimanan macam orang yang kecil dah, tapi keimanan yang mengakar selama bertahun-tahun bersama dengan Nabi SAW, yang terlibat dengan jihad, yang terlibat dengan kufar, yang terlibat dengan pengorbanan hijrah bersama dengan Nabi SAW. Sebab itu peristiwa Hudaybiyah ini saya sebutkan daripada awal rancangan kita berkaitan surah Al-Fatih, ia adalah surah yang menetapkan pemisahan di antara orang yang beriman pada levelnya yang pertama dengan orang yang beriman pada level yang seperti mana yang disebutkan pada siri yang terdahulu. Wallahu ta'ala alam. Sekian sekadar tu dari sudut kongsian bincangan pada pagi ini, insyaAllah. Kita akan sambung makna membincangkan tentang makna fath dan dihuraikan dari sudut bahasanya juga tentang makna fath itu, dan kita akan sambung pada ayat 3 pada insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sendiri. Qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum.